Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Agaknya Najib Razak dan juga adiknya Nazir Razak agaknya dah dah terkejut. Tiba-tiba bila ditanya, adik Najib Razak ditanya dalam satu dalam satu majlis, dia ditanya apa dia punya perancangan kalau dia berkuasa. Dia memberikan jawapan yang memang mengejutkan. Dia kata boleh buat pengampunan kepada mereka yang sudah berasuah yang tak serius. Lepas itu dia bagi pula contoh yang telah dibuat di Hong Kong tahun 1970-an. Betulkah, perlukah dan baguskah kalau semua perasuah itu diampuni, diberikan pengampunan, diberikan pelepasan? Terus terang saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah betul-betul merusak negara. Rasuah betul-betul merosak planning, rancangan pembangunan negara. Saya terus terang, banyak tempat di Malaysia sukar dimajukan kerana rasuah. Banyak tempat di Malaysia yang susah untuk maju kerana rasuah. Macam mana nak maju kalau sepatutnya dimajukan tapi wangnya daripada RM1 jadi 30 sen? Kenapa? Sebab rasuah. Belum sampai kepada tangan pemaju dah kena makan rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju kalau ada pengampunan. Bagaimana dengan kamu? Takkanlah tiba-tiba semua yang sudah mencuri wang kekayaan negara tiba-tiba diampuni. Wah, kalau begitu orang suka. Ada harapan boleh diampuni. Kalau macam tu, apalah guna undang-undang? Bagus tak payah ada, ampuni sajalah. Ampuni saja. Pada pendapat saya, semua orang patut untuk dihukum kalau pernah makan rasuah. Akhirnya bekas Menteri Kewangan 2 bersuara. Nur Jazlan pun dia pun suarakan ketidakpuas hatian dia. Sampai dia kata Nazir patut diam-diam, biar SPRM buat kerja. Timbalan Pengerusi UMNO Johor turut menempala adik kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak supaya duduk diam-diam dan membiarkan SPR melakukan tugas menangani rasuah. Itu selepas Nazir mencadangkan supaya dasar anti rasuah seperti yang diamalkan di Hong Kong, yang memberi pengampunan kepada kesalahan rasuah kecil. Masalah dia, apa itu rasuah besar, apa itu rasuah kecil? Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan,
yang paling hangat, paling famous, paling heboh diperkatakan ialah tentang pembubaran parlimen. Semua orang menunggu, mengarahkan mata, telinga kepada keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Maafkan saya, bukan Najib. Aduh, Najib. Daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Yang pasti, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh nak dinafikan. Najib Razak, Zahid Hamidi, Tok Mat Hassan dan beberapa lagi pemimpin UMNO yang memang tak segan-segan, tak sembunyi-sembunyi nak sangat supaya parlimen dibubarkan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa mereka mahu sangat parlimen dibubar? Nak kata pasal stabil tak stabil politik, tak juga. Sebab saya lihat sekarang ini politik di parlimen okey saja. Nak kata UMNO perlu menang segera, buat apa? Sebab sekarang Perdana Menteri Malaysia daripada parti UMNO. Jadi apa masalahnya? Nak kata UMNO perlu berkuasa, tak juga. Sebab UMNO kan memang dah berkuasa. Perdana Menteri daripada UMNO. Kemudian menteri-menteri ramai daripada UMNO. Dan juga UMNO pun berada dalam kerajaan. Jadi nak kuasa tak juga, sebab dah memang berkuasa. Jadi memang betul-betul pelik, menghairankan dan membuatkan tertanya-tanya apa sebenarnya tujuan mereka ini supaya parlimen segera dibubarkan. Lepas itu pada masa yang sama takut pula untuk membuat pemilihan UMNO sampai sanggup ubah perlembagaan yang selama ini sudah lama dijaga. Yang selama ini perlembagaan ini sudah dipakai sejak merdeka lagi. Wow, tiba-tiba diubah. Pada tahun 2022 tiba-tiba diubah perlembagaan tersebut. Untuk apa? Supaya dapat buat pemilihan hanya selepas PRU. Yang akhirnya kenapa perlu begitu? Kamu boleh tinggalkan komen kamu. Apa pendapat kamu? Apa tujuan sebenarnya? Kenapa perlu supaya parlimen dibubar segera? Okey, so kita belajar sama-sama lah. Okey. Selamat pagi Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi.